Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Ustazah dan juga ahli panel kita. Saya Atira Zahidah binti Zulkifli, moderator pada kali ini. Hari ini kita akan menjemput 3 orang ahli panel, iaitu Encik Faris, Cik Afikah dan Cik Nadira. Tajuk yang akan dibincangkan pada hari ini ialah konsep akidah. Apa itu akidah? Akidah dari segi bahasa ialah simpulan tali, manakala dari segi istilah syarak bermaksud kepercayaan dan keyakinan yang teguh terhadap segala perkara yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa melengahkan masa, saya akan menjemput Encik Faris bin Othman untuk menerangkan tentang sumber akidah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Ustazah Zakiah dan semua penonton video ini. Saya Ahmad Faris bin Osman sebagai panel pertama ingin mengulas tentang tajuk sumber-sumber akidah. Tetapi sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada moderator kita pada hari ini kerana memberi ruang kepada saya untuk memberikan ucapan. Tanpa kita membuang masa kita yang sangat berharga, saya akan terus masuk kepada topik yang saya akan bentangkan. Sumber akidah Islam hanya terbahagi kepada 2, iaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Pertama sekali, apa itu Al-Quran? Al-Quran merupakan kalam Allah yang mukjiz dan ia diturunkan daripada Luh Mahfuz ke Baitul Izzah, iaitu langit dunia. Dan daripada langit dunia ini ia diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan antara malaikat penyampai wahyu, iaitu malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan dengan lafaz dan makna dalam bahasa Arab, dan Rasulullah SAW pindahkan ia kepada para sahabat secara mutawatir. Jadi Al-Quran ini merupakan salah satu mukjizat Rasulullah SAW dan ia dikira ibadat jika kita membacanya. Seterusnya, bagaimana Al-Quran ini diiktiraf sebagai sumber akidah? Sebab yang pertamanya ialah sudah semestinya Al-Quran ini merupakan kata-kata Allah, dan kata-kata Allah itu ialah benar. Dan kemudian Al-Quran ini datang daripada Allah. Sebab yang kedua ialah Al-Quran ini diiktiraf sebagai sumber akidah ialah Al-Quran dipindahkan secara mutawatir. Dan akhir sekali, Al-Quran menjadi jaminan Allah dari sebarang perubahan dan penyelewengan. Di dalam Al-Quran terdapat banyak petunjuk-petunjuk, keterangan, konsep baik yang bersifat global maupun bersifat terinci, yang bersifat tersurat maupun tersirat dalam pelbagai persoalan dan bidang kehidupan manusia. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran itu semuanya adalah perkara-perkara yang benar. Jadi disebabkan itu juga sepatutnya umat-umat Islam di negara kita ini seharusnya berpedoman kepada Al-Quran. Seperti firman Allah Ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Allahul Azim. Maksudnya, dan berpeganglah kamu kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu berpecah belah. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu kerana nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Sumber akidah yang kedua ialah Al-Hadis. Al-Hadis atau nama asalnya ialah hadatha, yang membawa maksud baharu, kabar atau berita. Manakala dari segi istilah pula ia membawa maksud hal-hal yang datang daripada Rasulullah, sama ada dalam ucapan,
perbuatan ataupun pengakuan. Terdapat juga jenis hadis iaitu hadis fi'liyah, iaitu hadis perbuatan Nabi Muhammad SAW, hadis qauliyah iaitu ucapan Rasulullah, dan hadis takriyah iaitu perbuatan sebahagian para sahabat Rasulullah. Ulama berpendapat bahawa hadis ini mempunyai peranan-peranan dan fungsi-fungsi yang penting. Pertama sekali, hadis ini berperanan sebagai penyokong dan penguat kepada Al-Quran. Seperti contohnya di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Hajj ayat ke-30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajtanibu qaulaz zur. Sadaqallahul azim. Ayat itu bermaksud, dan jauhilah perkataan dusta. Dan kemudian Rasulullah SAW menguatkan ayat tersebut dengan hadisnya yang berbunyi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, kerana kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa seseorang itu ke syurga. Dan apabila seseorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, kerana dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan membawa seseorang itu ke neraka. Dan jika seseorang sentiasa berdusta dan memilih pendustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Peranan hadis yang seterusnya ialah hadis berperanan sebagai penghurai dan sebagai penjelas kepada Al-Quran. Sama ada ia dengan menjelaskan yang umum, menjelaskan yang kesamaran, mengkhususkan yang am, dan mengehadkan yang tiada hadnya. Contoh bagi penjelasan umum ialah Rasulullah SAW telah menerangkan bagaimana cara-cara untuk sembahyang, untuk membayar zakat, berpuasa dan yang lain-lain. Ini kerana di dalam Al-Quran, hukumnya datang secara umum tanpa menghuraikan dengan lebih jelas. Contoh yang menghususkan yang am pula seperti penjelasan Rasulullah SAW mengenai kalimah zalim dalam surah Al-An'am ayat 82 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmi. Sadaqallahul azim. Ayat itu bermaksud mereka yang beriman dan tidak mempercadukkan iman mereka dengan kezaliman. Jadi, sesetengah sahabat memahaminya secara umum, iaitu meliputi apa sahaja kezaliman, sehinggalah dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahawa maksud zalim itu merujuk kepada orang yang mensyirikkan Allah sahaja. Sementara itu, contoh hadis yang menjelaskan kesamaran ialah penjelasan Rasulullah dalam ayat 187 surah Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sadaqallahul azim. Ayat itu membawa maksud, dan makan dan minumlah kamu sehingga tampak jelas kepada kamu benang putih dari benang hitam di waktu fajar. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan maksud benang putih dan benang hitam ini menunjukkan cerah di siang hari dan gelap di malam hari. Contoh hadis bagi mengehadkan yang tiada hadnya ialah seperti hadis yang menjelaskan maksud tangan dalam surah Al-Ma'idah ayat 38 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Sadaqallahul azim. Maksud bagi ayat tersebut ialah pencuri lelaki dan perempuan dipotong tangannya. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan maksud tangan di sini ialah tangan kanan, dan
tangan itu hendaklah dipotong di pergelangan tangan mereka dan bukanlah daripada sikunya. Akhir sekali, hadis berperanan sebagai rujukan jika tidak ada nasnya di dalam Al-Quran. Contoh bagi peranan ini ialah hadis Rasulullah mengenai laut, iaitu yang berbunyi suci airnya dan halal bangkainya. Jadi, sama juga dengan hadis Rasulullah yang mengharamkan memakan daging binatang-binatang liar yang bertaring. Kesimpulannya, dari ketiga-tiga hadis dan peranan hadis ini, kita dapat simpulkan bahawa Al-Hadis juga merupakan sumber akidah Islam yang mempunyai kuasa otoritinya yang tersendiri, dan ia boleh jadi hujah yang mewajibkan kita untuk beramal dengannya. Akhir sekali, kita haruslah tidak membuat apa-apa hukum tersendiri hanya bertumpukan akal semata-mata dan tidak merujuk kepada dua-dua sumber akidah. Dalam menetapkan akidah, akal hanya sekadar alat untuk memahami akidah yang ditetapkan oleh syarak, dan akal hanya sekadar menyokong dan mengukuhkan dalil-dalil Al-Quran dan juga Al-Hadis. Secara umumnya, akal ini hanyalah sebagai saksi dan bukan sebagai hakim bagi isu akidah. Dan janganlah kita menjadi golongan yang menetapkan akal sebagai penetap akidah seperti golongan Mu'tazilah yang berlebihan menerima akal dalam persoalan akidah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Faris atas penerangan yang jelas tentang sumber akidah. Seperti yang kita tahu, sumber akidah sangat penting kepada kita. Seterusnya, saya akan menjemput ahli panel kita yang kedua, iaitu Cik Nur Afika Syuhada binti Hasnul Effendi untuk menjelaskan tentang metodologi perbahasan ilmu tauhid. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari moderator Cik Atirah kerana sudi membawa rasional persoalan. Terlebih dahulu, yang dihormati Ustazah Zakiyah yang menilai forum ini dan rakan-rakan panel yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sebelum bicara mencecah gelanggang forum kita pada hari ini, iaitu mengenai metodologi perbahasan ilmu tauhid, izinkan saya memberi definisi ilmu tauhid. Apakah itu ilmu tauhid? Ilmu tauhid ialah ilmu yang membahaskan perkara yang membuktikan kebenaran akidah Islam, iaitu sumbernya ialah dalil akli, iaitu logik akal, dan dalil nakli, Al-Quran dan hadis. Dengan memahami ilmu tauhid, kita mampu membuktikan kebatilan orang kafir, keraguan dan pendustaan mereka. Hasil memahaminya juga, insya-Allah jiwa kita akan menjadi tetap, hati pula lapang dan tenang dalam keimanan. Baiklah, perbahasan ilmu tauhid yang saya akan sampaikan sebentar lagi terbagi kepada 3 bahagian, iaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid al-asma wal asifat. Pengertian bagi tauhid rububiyah ialah meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan semesta alam, yang telah mencipta alam semesta ini, dan meyakini kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengesahkan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersamaan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang terdapat dalam surah Al-Fatihah ayat 2, iaitu Alhamdulillahirabbil alamin, yang membawa maksud segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Seterusnya, pengertian bagi tauhid uluhiyah ialah mengesahkan Allah dalam segala perbuatan hamba dan beribadat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya seperti berniat ikhlas dalam apa sahaja perbuatan kita yang dilakukan ke arah kebaikan. Contohnya seperti bersedekah dengan niat tunai kerana Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas,
Qul huwallahu ahad yang membawa maksud dialah Allah yang Maha Esa. Selain itu, pengertian ketiga tauhid iaitu al-asma wal as-sifat ialah mengesakan nama-nama Allah dan sifatnya. Contohnya seperti membaca Asmaul Husna iaitu 99 nama Allah yang terdiri daripada Ya Allah, Ya Rahman, seperti itu, yang menunjukkan bahawa Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang layak baginya saja. Baiklah, persoalannya sekarang. Seiring waktu berjalan, muncullah salaf dan khalaf baru iaitu, baiklah, apakah maksud salaf dan khalaf, rakan-rakan? Salaf dan khalaf bermaksud dua generasi yang sangat popular dalam sejarah perkembangan ahli sunnah wal jamaah. Iaitu salaf adalah generasi para sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'in. Khalaf iaitu seperti Uthman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab. Okay? Baiklah, seterusnya adalah khalaf. Khalaf adalah generasi kemudian daripada mereka, iaitu contoh seperti ustaz-ustaz yang seperti zaman kini, iaitu akhir zaman seperti Ustaz Somad, Ustaz Azhar Idrus dan lain-lain. Salaf dan khalaf berbeza pendapat dalam mentafsir dan memahami ayat mutasyabihat. Okey, baiklah, apakah itu ayat mutasyabihat? Maksud ayat mutasyabihat ialah ayat yang mengandungi sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang pada zahirnya mempunyai persamaan dengan sifat-sifat makhluk. Antara metodologi salaf ialah beriman dengan kebenaran ayat mutasyabihat. Apakah itu ayat mutasyabihat? Ialah sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Dan menyucikan Allah daripada sebarang persamaan dengan makhluk, iaitu kita tidak boleh menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan contoh seperti berhala. Kerana Allah itu Maha Esa dan ianya hanyalah satu. Seterusnya adalah menyerahkan kepada Allah hakikat sebenar yang dikehendaki oleh ayat-ayat mutasyabihat. Ya? Dan seterusnya adalah mengenai metodologi mengenai khalaf. Itu contohnya sama saja seperti metodologi salaf tadi, beriman dengan kebenaran ayat mutasyabihat dengan sifat-sifat Allah, beriman dengan sifat-sifat Allah, menyucikan Allah daripada sebarang persamaan dengan makhluk, iaitu kita tidak boleh menyekutukan Allah, ya, seperti yang saya katakan tadi. Dan seterusnya mentawakilkan pengertian ayat, mentasyabihatkan dengan pengertian sesuai dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat difahami oleh akal pengetahuan yang logik. Saya rasa itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cik Afika atas penjelasan tentang metodologi perbahasan ilmu tauhid. Penjelasan ini telah menambahkan ilmu pengetahuan yang lebih mendalam tentang akidah. Seterusnya, saya akan menjemput Cik Nur Aina Nadira binti Asmadi Ahmad, iaitu ahli panel kita yang ketiga bagi menerangkan tentang kepentingan akidah. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Mari kita lihat dalam kepentingan akidah dalam Islam. Iman yang berlandaskan akidah adalah menjadi asas sesuatu amalan. Ini bermaksud bahawa amalan seseorang tidak akan diterima oleh Allah kecuali amalan orang yang beriman berlandaskan akidah. Justru itu, mereka yang tidak beriman kepada Allah dan tidak mengharap pahala darinya, tidak takut akan siksaannya, beramal bukan kerana menuntut keredaan Allah dan tidak pula mengambil kira adakah amalan-amalan mereka itu sah atau batal dan adakah perbuatan mereka halal atau haram. Maka mereka yang bersikap sedemikian tidak selayaknya menerima pahala dari Allah di atas amalan yang mereka lakukan itu. Ini adalah kerana mereka itu ialah orang yang tidak beriman kepada Allah dan juga amalan yang dikerjakan mereka tidak mendapat keredaan Allah. Yang pertama, penerimaan amal bergantung kepada sahnya akidah.
Sebagaimana yang setelah saya perkatakan tadi, bahawa seluruh amal soleh yang dilakukan oleh seseorang sama ada diterima atau ditolak amalannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bergantung kepada sahnya akidah yang orang itu miliki. Iman yang batal tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan orang kafir, murtad, munafik dan musyrik adalah amalan yang tertolak. Ia disebabkan oleh imannya yang menyeleweng dan Allah tidak sesekali menerima keimanan seperti itu. Selain itu, akidah juga dapat menjamin kebahagiaan hidup seseorang individu sama ada di dunia maupun di akhirat. Kebahagiaan adalah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Tanpa rasa bahagia, kehidupan manusia akan bercelaru. Jiwa yang kontang dari rasa bahagia akan menjadi murung, gelisah dan tidak tenteram. Akibatnya, seseorang individu itu akan sampai kepada tahap hilang kawalan diri. Ketika itu, dia akan melakukan perkara-perkara di luar batasan akal yang waras seperti membunuh diri. Kebahagiaan hakiki hanya akan diperolehi melalui akidah yang murni berteraskan keimanan kepada Allah. Seterusnya, akidah yang tersemat kokoh dalam hati seseorang individu dapat mengukuhkan keimanan terhadap Allah. Iman seseorang akan sentiasa hidup subur dalam hatinya kerana dia sentiasa meyakini bahawa setiap perlakuannya dalam pemerhatian Allah. Maka hidupnya akan sentiasa terarah kepada kebaikan dan dalam masa yang sama sedaya upaya akan menghindarkan diri daripada sebarang perbuatan yang bercanggah dengan ajaran Allah. Jelaslah, akidah merupakan pemacu kepada seseorang individu untuk sentiasa berusaha memperbaiki tahap keimanannya kepada Allah melalui amal soleh yang dilakukan. Allah telah memberi gambaran yang jelas tentang individu mukmin yang kukuh imannya kepada Allah melalui firman-Nya dalam surah Al-Anfal ayat 2 hingga 4. Dalam ayat ini dinyatakan bahawa keimanan individu boleh bertambah apabila jika sentiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Kepentingan akidah dalam kehidupan masyarakat pula ialah melahirkan masyarakat berakhlak akidah yang salimah dan sahihah, memainkan peranan penting dalam pembentukan masyarakat Islam hari ini. Tanpa akidah yang suci, masyarakat Islam hari ini tidak akan wujud. Akidah juga menjadi benteng seseorang mukmin agar tidak dipengaruhi oleh anasir-anasir yang boleh mencemarkan kesucian akidah dalam masyarakat hari ini. Akidah ini juga mewujudkan naluri ideal dalam diri manusia yang Islam menganjurkan agar naluri tersebut selalu dikembangkan demi terwujudnya manusia sempurna di bidang pemikiran, sosial dan perilaku akhlak masing-masing. Seterusnya, mengukuhkan kesatuan dan perpaduan akidah juga memainkan peranan penting dalam mengukuhkan kesatuan dan perpaduan masyarakat. Islam meletakkan asas perpaduan ialah berdasarkan kesatuan akidah, bukannya di atas dasar bangsa dan keturunan sebagaimana yang berlaku pada zaman jahiliah Arab. Memandangkan pentingnya perpaduan yang bermula daripada perasaan persaudaraan antara sesama masyarakat, maka langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah ialah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Kesan daripada tindakan ini dapat membentuk masyarakat yang bersatu padu di bawah satu kalimah tauhid. Kejayaan Rasulullah membentuk perpaduan masyarakat atas dasar akidah adalah bukti jelas bahawa akidah yang mantap dalam diri setiap individu masyarakat merupakan pemangkin kepada terbinanya perpaduan yang kukuh dalam masyarakat. Terdapat banyak gesaan dalam Al-Quran, antaranya dalam surah Al-Hujurat. Terima kasih Cik Nadira atas penerangan yang sangat jelas tentang kepentingan akidah. Jelaslah di sini bahawa akidah dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah mendengar penjelasan dari ahli panel kita akan lebih memahami tentang konsep akidah. Keimanan kepada Allah akan wujud sekiranya masyarakat mempunyai pegangan akidah yang teguh. Akidah boleh difahami melalui Al-Quran dan Al-Hadis. Namun, pada masa kini, pemesonan terhadap konsep akidah telah menyebabkan huraian mengenai konsep akidah Islam menjadi sukar. Oleh itu, saya menyeru kepada setiap Muslim agar mengambil inisiatif untuk mengukuhkan lagi pegangan akidah dalam diri. Kesimpulannya,
Konsep akidah haruslah diterapkan dalam kalangan masyarakat sejak kecil lagi agar tidak berlaku pemisongan akidah dewasa kelak. Bak kata pepatah, melentur bulu biarlah dari rebungnya. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat itu bermaksud, dan jauhilah perkataan dusta. Antara malaikat Jibril dan seterusnya daripada Nabi Muhammad SAW. Beliau menyampaikan Al-Quran ini kepada sahabat-sahabat mereka secara mutawatir. Kepentingan akidah dalam Seterusnya, kepentingan